Dapatkan welcome bonus sebanyak 170 USD selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto tuan-tuan puan-puan. Okey, so sekarang ni market cryptocurrency sedang berdarah. Berdarah sebab apa? Sebab dia dah break support level 40k dan sekarang harga sekitar 35 hingga 36k. Okey. So bila dah break support level, of course bearish sentiment sangat-sangat tinggi, terutamanya di media-media sosial. Okey. So video hari ini saya tak nak tunjuk chart dan sebagainya. Kita nak basically sembang santai, bicara santai tentang apa condition cryptocurrency market kan, dan based on apa yang saya belajar tahun lepas 2021 dan untuk 2022, apa yang kita boleh harapkan dan juga apa yang kita boleh buat untuk tahun 2022. Sebab setiap tahun market cryptocurrency ni dia berbeza-beza. Okey, kita tak boleh samakan 100%. Kadang-kadang pattern tu sama tapi dia tak sama. Dia tak sama dari sudut pergerakan cryptocurrency ataupun aset-aset crypto yang lain lah selain daripada Bitcoin. Okey, so first thing first, saya nak cerita adalah satu nombor yang sangat-sangat penting, iaitu 60,000. Boleh jadi 60,000, 66,000, tapi yang penting 60,000 ke atas. Kenapa? Sebab dua kali 2021, dua kali Bitcoin pergi pada all time high sekitar 60k, tetapi dia tak boleh nak break 60k dan dia jatuh balik. Okey, so pada bulan Mei dia pergi 60k, dia jatuh ke 30k, almost 28k, dan sekarang sama juga, dia pergi 60k dan sekarang dia sekitar 35k dan mungkin boleh jatuh lagi ataupun mungkin tidak. Okey, yang tu kita perlukan confirmation lah, kena tengok chart. Okey, so kenapa saya cerita tentang 60k ni tuan-tuan puan-puan? Sebab kita dari sudut psikologi tahun 2021, ramai yang harapkan, ramai yang predict dan ramai juga yang harapkan lah Bitcoin pergi ke 100k. Itu adalah psychological price 100k, dan mungkin 100k lebih lah, something macam tu lah kan. Dan mungkin akan berlaku bear market selepas dia reach 100k. Tetapi perkara itu tidak berlaku. Bitcoin tak pergi 100k, dua kali dia pergi 60k, dia tak boleh nak break. Okay, so kalau kita tengok dari sudut ekonomi ataupun demand dan juga supply. So kalau demand semakin bertambah, supply semakin berkurangan, ataupun supply mungkin sama, harga sesebuah aset sepatutnya naik. So in case of Bitcoin, supply dia 21 juta, itu adalah kekal. Dan actually supply mungkin lebih rendah sebab ada yang hilang Bitcoin dia, tak ingat password tak ingat password dia punya hardware wallet ke atau mana-mana wallet lah kan. So actually ada setengah Bitcoin ni dia memang tak dapat di access. Okay, so supply dia kurang daripada 21 juta. Namun demand Bitcoin semakin meningkat. Kalau kita tengok dari tahun lewat 2020 dan of course 2021, demand daripada institution investor itu sangat-sangat tinggi. Semakin lama semakin naik, dengan PayPal-nya, dengan Visa-nya, Elon Musk, Michael Saylor, all these kita panggil institutional investor. So bila mereka masuk, jangkaan dia sepatutnya naik. Sebab memang dari sudut teori dia sepatutnya naik lah kan. Sebab tahun 2013 punya bulan, tahun 2017 punya bulan, dia banyak dimainkan oleh retail investor, macam kita-kita lah kan. So kita beli dan dia naik. Tetapi apa yang membezakan bulan kali ini adalah, inilah kita panggil game yang dimainkan oleh Wall Street, bank dan juga maybe kerajaan US itu sendiri. Apa game yang mereka mainkan adalah mereka sedang suppresskan harga Bitcoin. Strategi ini mereka guna macam yang gold pernah kena. So kalau tengok emas kan, emas is another asset yang bernilai, tetapi emas pun kena suppress juga. Macam kita pun memang is a open secret di mana JP Morgan dia dia sorok emas dan dia suppresskan emas. Macam mana dia suppresskan emas? Emas adalah equity, jadi dia keluarkan paper gold. Paper gold is basically a debt based kind of thing lah. So paper gold ni, contoh kalau ada orang invest dalam emas, dia takkan dapat ketulan emas tu. Dia hanya dapat satu surat ataupun paper yang menunjukkan yang dia ada pegangan terhadap gold tu. Okay, so these are the thing. This particular paper pun orang boleh jual ke dan sebagainya. So to be very short,
paper gold semakin banyak. Benda ni kita panggil derivatif. Apa itu derivatif? Derivatif ni adalah instrumen kewangan yang dicipta untuk mewakili sesuatu aset yang asli. So dalam kripto pun ada derivatif. So contoh Bitcoin ada futures contract, ada leverage contract, ada option contract, ada ETF lately kan, ada ETF, ada lagi apa GBTC. All these are derivative. Okay, so back to gold. Bila dah cipta banyak paper gold dan sebagainya, mereka berjaya meningkatkan supply gold secara tidak langsung. Okay, dan pada waktu yang sama mereka pun berjaya mengumpul. Dan kalau kita tengok mata wang US sendiri dulunya based on gold, tapi mereka tahu demand lagi tinggi daripada supply yang mereka ada. Eventually diorang batalkan sistem Bretton Woods yang bersandarkan kepada emas, dan mereka berpindah kepada legal tender, ataupun dalam bahasa mudahnya kepercayaan terhadap kerajaan. Kalau kerajaan tu kata benda ni adalah mata wang, then that it is mata wang. So something like that. Dia tidak berpandukan kepada aset. So game emas inilah yang mereka ambil dan mereka nak gunakan dekat Bitcoin. Berjaya atau tidak kita belum nampak lagi, sebab Bitcoin sangat berbeza dengan gold. Macam gold boleh rampas, boleh simpan dan sebagainya. Bitcoin susah nak rampas. Macam kalau ada dekat hardware wallet dan sebagainya, memang susah. Kalau exchange boleh rampas kan. Kalau mana-mana kerajaan design untuk exchange bagi cryptocurrency atau Bitcoin, exchange terpaksa buat. Tetapi kalau dia berada di hardware wallet, di blockchain, benda itu sangat-sangat susah. Tapi kebanyakan Bitcoin ataupun aset-aset digital ni berada di exchange. Itulah realiti sekarang ni. So mereka gunakan taktik yang sama, di mana mereka nampak kalau macam China dia boleh terus ban kan, tapi US dia takkan buat cara ganas. Dia akan buat cara halus. Dia buat cara halus. So apa cara halus dia adalah macam ni lah. So bila mereka dah create banyak derivatif Bitcoin ni, maksudnya satu Bitcoin dia boleh ada 10 derivatif. Dan institution yang nak masuk ni, mereka takkan fikir, oh saya nak ada Bitcoin yang original. Sebab apa? Nak beli Bitcoin yang original ni, yang diproduce oleh blockchain, kena buka account account untuk simpan cryptocurrency lah. Benda tu benda-benda yang leceh. Institution investor ni selalunya dia suka harapkan pihak ketiga untuk buatkan benda-benda tu lah. Okay, so apa dia buat? Dia kata dia pump duit, dia nak ada exposure terhadap Bitcoin. Maksud exposure ni tidak bermaksud 100% dia nak pegang original Bitcoin, tetapi dia dapat ETF ke, futures contract ke, option ke, as long dia ada exposure terhadap Bitcoin. So bila supply yang 21 juta ni campur dengan supply yang Wall Street tengah create ni, so supply ni bukan original. Ini adalah supply artificial. Demand memang original. So demand yang banyak-banyak datang ni, diorang boleh channelkan dekat artificial supply, macam derivatif daripada Bitcoin. Which is why sekarang Bitcoin tengah struggle nak break 60k. Dan of course leverage trading dan sebagainya, dia bila pergi 60k, eventually dia akan akan turun balik dan sebagainya. Tetapi itu on the keburukan lah. Dari sudut kebaikan, of course, bila institution investor masuk, dapat banyak coverage, media dan ramai yang ada kesedaran untuk invest dalam kripto. Dan juga another thing is, Bitcoin dia mungkin akan jatuh, tetapi ramai kata dia boleh pergi zero dan sebagainya. Itu very unlikely lah, sebab bila institution investor dah masuk, of course diorang tak nak Bitcoin jadi zero. Okay, so ini adalah dia punya kebaikan dan juga keburukan, yang mana kita kena hadap. Kita kena hadap dan kita kena fahamkan. Kita tak boleh nak deny, oh benda ni semua tak ada. Money manipulation ni mana-mana market pun ada, mana-mana asset pun akan ada. Yes, Bitcoin dia berada di atas blockchain, dan blockchain is basically immutable, sangat secure. Itu berdasarkan kewujudan. Kewujudan Bitcoin memang tak ada entiti boleh kacau. Tetapi once dia masuk dalam exchange, once dia masuk dalam market, then orang boleh manipulate. Sebab apa? Sebab manusia ni dia ada emosi. Emosi dia apa? Tamak dan takut. Kalau pandai main dua emosi ni, orang boleh manipulate. Okay, so ini apa yang saya nampak pada tahun 2021 lah. Sebab tahun 2017, 2013
tak nampak sangat permainan Wall Street, permainan institution investor. Tahun ni memang nampak. Sebab itu ETF, kalau tuan-tuan puan-puan nak tahu, hanya ETF yang berdasarkan leverage yang diluluskan. ETF berdasarkan Bitcoin spot tidak diluluskan lagi. Sebab apa? Kalau diluluskan ETF based on spot, maksudnya orang boleh, institution investor boleh beli lebih banyak Bitcoin dan demand tu akan pergi straight kepada Bitcoin yang berada di spot market. Tetapi benda itu tidak berlaku. Kerajaan US memang sengaja tak akan luluskan buat masa sekarang lah, walaupun ramai yang apply, tetapi nak dapat kelulusan itu sangat-sangat payah. Okay, so untuk tahun ini mungkin dia boleh break 100k, mungkin dia akan pergi 60k, jatuh balik. So apa yang saya nak bagi tahu adalah dari sudut, kalau kita ambil kayu ukur demand dan supply, InsyaAllah dia boleh pergi lebih daripada 100,000, 100k dan mungkin lebih tinggi. Tapi situasi sekarang ni, demand yang ada sekarang ni, supply ni dia terpaksa bertembung dengan supply yang tidak berkaitan dengan original Bitcoin, dengan derivatif lah apa semua kan. So demand yang patut pergi ke Bitcoin di spot market ataupun Bitcoin yang sebenar, yang di atas blockchain ni, terpaksa mengalir ke tempat-tempat yang lain. Jadi untuk push harga lebih atas, dia menjadi lebih sukar. Inilah realiti sekarang yang tengah berlaku di market cryptocurrency. Pada waktu yang sama, adakah bear market boleh berlaku? Okay, so macam tahun 2013, 2017 lepas bull run tinggi kan, harga naik banyak, lepas tu dia jatuh balik. Tetapi pada tahun ini saya nampak ada beberapa perubahan. Okay, kalau dulu kebanyakan aktiviti related to cryptocurrency adalah mining dan juga trading. Sekarang dah ada NFT, dah ada DeFi, dah ada apa lagi, development, orang develop app, debt dan sebagainya, dan macam-macam benda yang orang dah mula explore dalam cryptocurrency. Ada yang buat earn crypto melalui penulisan dan sebagainya. Jadi cara untuk dapatkan income daripada market cryptocurrency ni dah semakin banyak. Dia bukan macam dulu orang buat kena beli hardware mining dan sebagainya. Orang buat staking pun boleh dapat income. So dari sudut exposure terhadap use case crypto ni dah semakin bertambah. Dan yang kedua adalah kewujudan stablecoin. Tahun 2017 bulan yang lepas-lepas ni tak ada stablecoin. Kalau ada pun mungkin tak banyak. Sekarang dah ada macam-macam stablecoin. Ada stablecoin yang macam USDT, USDC yang di-issued oleh certain company, dan ada stablecoin yang berada di atas decentralized exchange. Itu kita panggil algorithmic stablecoin. So kalau dulu-dulu bila harga drop banyak, mereka terpaksa tukarkan kripto ni kepada mata wang negara masing-masing lah. Tetapi pada sejak 2 tahun yang lepas, kalau harga kripto jatuh pun, apa yang pelabur-pelabur buat ni, diorang akan tukar kepada stablecoin macam USDT, USDC, DAI, MIM dan sebagainya. So stablecoin pun semakin banyak, which leads to another problem, regulation. Sebab bila stablecoin dah jadi makin famous, kebanyakan kerajaan diorang merasakan, ataupun bank-bank khususnya merasakan bahawa mata wang mereka semakin terjejas. Jadi tahun ini do expect perang terhadap stablecoin akan berterusan dan mungkin menjadi lebih tinggi lagi. Sebab apa? Dah ada certain stablecoin, dia bukan sahaja boleh issue stablecoin USDT, dia boleh issue stablecoin berdasarkan negara-negara lain macam Thailand, mata wang Thailand, mata wang Filipina dan juga mata wang lain. Jadi tahun ini do expect akan ada banyak berita-berita negatif terhadap stablecoin. Okay, so ini antara benda yang tuan-tuan puan-puan kena alert lah. Dan pada waktu yang sama saya nak cerita, ini pandangan saya. So kalau tengok dari tahun 2020 waktu tu DeFi meroket, itu dah jadi year of DeFi. Tahun 2021 dia jadi year of NFT, sebab NFT project banyak yang meroket. So mungkin tahun ini 2022 akan ada satu use case baru yang akan meroket. Ini tidak bermaksud DeFi ataupun NFT akan mati, tidak.
Even tahun lepas waktu NFT meroket pun, DeFi pun still exist dan still bertambah baik. Sama juga NFT pun mungkin pada tahun ini akan ada use case yang barulah, macam play to earn pun sekarang banyak tengah naik, metaverse dan sebagainya. So tahun ini mungkin ada use case yang baru yang mungkin kita takkan expect dia boleh meroket. So ini saya punya personal prediction saya. So tahun ini mungkin DAO, Decentralized Autonomous Organization, konsep DAO mungkin akan meroket. Walaupun pada tahun lepas dah mula nampak, dan even kalau dia tengok pun dekat OpenSea ada Irene DAO lah, macam-macam DAO. Tapi mungkin pada tahun ni akan ada satu DAO yang solid. Sebab apa? Sebab ramai yang tengah buat eksperimen dekat DAO ni nak bagi dia jalan. So tahun ni saya boleh personally saya akan invest ataupun fokus terhadap DAO, sebab DAO ni ada banyak potensi dia sangat tinggi dan banyak benda yang kita boleh buat dengan DAO. So DAO, kalau contoh kita kata kripto ni duit atas internet, NFT ni aset atas internet, DAO ni dia akan jadi organisasi atas internet. So saya akan fokus lebih kepada DAO untuk tahun inilah. So cerita tentang DAO ni, saya pun ada plan nak jadikan komuniti bicara kripto ni moving towards DAO. So dalam grup Telegram saya ada announce yang saya akan buat airdrop kepada peserta ataupun komuniti bicara kripto. So tuan-tuan puan-puan yang tengah tengok video ni, make sure masuk dalam Telegram, sebab saya akan buat airdrop pun, all the communication saya akan buat melalui Telegram. So tuan-tuan puan-puan boleh jangkakan akan saya airdrop. Ni tak ada pre-sale, tak ada apa-apa. Saya buat fair launch, saya terus buat airdrop, dan saya akan share dengan lebih lanjut apa itu DAO dan juga sedikit perkembangan ataupun tutorial macam mana nak guna DAO ni. Macam DAO yang saya tengah plan sekarang ni adalah DAO untuk governance, sama macam yang Uniswap buat lah. Okay, so ini adalah basically benda-benda yang saya akan fokus pada tahun ini, sebab dia ada kebaikan, dia ada keburukan. So kita kena anticipate. Dan pada waktu yang sama saya nak cerita juga tuan-tuan puan-puan yang mana yang sekarang tengah invest dalam cryptocurrency ni, make sure ada strategi masing-masing. Jangan main follow membuta tuli, sebab tuan-tuan puan-puan akan end up rugi. Tuan-tuan puan-puan kena faham apa yang tuan-tuan puan-puan invest dan bila nak masuk, bila nak keluar. Itu paling penting. Paling mudah saya nak bagi tahu, macam contoh kita dah nampak permainan Wall Street. So kalau mereka nak cuba dapatkan Bitcoin, then tuan-tuan puan-puan at least kena ada pegangan Bitcoin. Saya pernah buat video tentang berapa banyak Bitcoin yang disyorkan untuk kita hold berdasarkan kita punya kemampuan. Dia ada formula dia. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok video tu. Mungkin link akan keluar dalam video ni. Dan dia akan, basically saya ada share guideline lah berapa banyak Bitcoin yang perlu tuan-tuan puan-puan hold. Minimum lah. Paling bagus kalau own satu Bitcoin tu terbaik lah. Tetapi of course harga dia dah meningkat. So dia ada pegangan minimum berdasarkan aset yang tuan-tuan puan-puan ada. So tuan-tuan puan-puan boleh follow that particular guideline. Okay. Dan untuk tuan-tuan puan-puan yang nak take profit ni, please take profit. Sebab sekarang ni pasaran Bitcoin dia very volatile, dan juga Bitcoin punya pasaran dia ikut pasaran saham. Very obvious. Sekarang pun bila kita tengok, bukan saja harga Bitcoin yang jatuh, bukan saja harga kripto je yang jatuh, harga pasaran stok S&P 500 pun jatuh juga. So Bitcoin selalunya akan ikut S&P 500. So tuan-tuan puan-puan kena alert. Bila tuan-tuan puan-puan invest, make sure letak target untuk take profit. Jangan main letak lepas tu harapkan dia naik 100 kali 10 kali ganda, 20 kali ganda. Okay, certain coin dia ada dia punya kenaikan dia, mungkin dalam 5%, mungkin dalam 10%. So tuan-tuan puan-puan kena ada satu range ataupun level untuk take profit. Ambil je profit. Benda itu bukan jenayah dalam investment. Okay, sebab kita jugalah yang jadi seller, kita jugalah yang jadi buyer. Yang penting kita make profit bila kita buy and sell. So make sure selalu praktikan untuk take profit. Saya selalu dalam video sejak tahun lepas lagi saya akan cerita. Ada profit, nak take profit, dipersilakan. Jangan melepas daripada ambil
profit. Okay, so itu antara benda yang tuan-tuan puan-puan kena adalah. And lagi satu, certain orang dia mungkin rasa macam mana nak invest. Saya bagi satu tips yang simple. Okay, ini bukan nasihat kewangan lah, ini something yang saya buat. Make sure ada dua jenis pegangan. Satu adalah kripto yang memang sangat solid, sangat fundamental kuat, very established, macam Bitcoin dan juga Ethereum. Yang tu regardless of the price, tuan-tuan puan-puan boleh kumpul. Kalau tuan-tuan puan-puan sangat yakin lah, okay, Bitcoin, Ethereum boleh kumpul. Itu kita panggil, saya letak satu account berbeza. Account ni kita panggil holding, hold saja. Okay, mungkin setiap bulan kalau ada bajet lebih, setiap bulan top up Bitcoin ke Ethereum, yang tu hold. Lagi satu pula adalah untuk trading, account untuk trading. Yang ni boleh beli macam-macam altcoin yang berlambak, dapat profit, keluarkan profit, tukarlah kepada stable coin ke, ataupun keluarkan dalam bentuk ringgit, nak spend dan sebagainya boleh. Ataupun dah dapat profit, tukar kepada Bitcoin dan juga Ethereum, letak dalam account yang tuan-tuan puan-puan hold ni. Okay, cuma holding ni kena berhati-hati. Kalau tuan-tuan puan-puan yakin projek tu boleh go far dalam masa 5 tahun, 10 tahun, boleh hold lama-lama. Macam Bitcoin, Ethereum dia dah lama bertahan. Tapi berhati-hati dengan projek-projek yang baru launch, yang mana developer boleh janji macam-macam. Dia boleh kata, okay, ni projek ni akan pergi 5 tahun, 10 tahun, tapi produk pun tak siap lagi. Itu hati-hati. Kalau nak invest, kalau invest buat profit, lepas tu ciao, keluar, itu okey lagi, itu bijak. Tapi jangan hold. Sebab apa? Sebab kalau projek-projek macam tu tuan-tuan puan-puan hold, kalau harga kripto tiba-tiba jatuh, projek ini kalau contoh Bitcoin jatuh 20%, projek altcoin ataupun shitcoin ni dia boleh jatuh 80% dan juga boleh mati, ataupun boleh kena rug pull. Sebab tahun lepas kita dah tengok banyak case rug pull. So hopefully tuan-tuan puan-puan yang pernah kena rug pull, jangan lari, ambillah ini sebagai pengajaran. Sebab apa? Sebab kalau dah dapat experience rug pull, InsyaAllah tuan-tuan puan-puan dah boleh alert dah. Lepas ni kalau ada orang nak cuba scam lagi tuan-tuan puan-puan dah tahu dah nak buat macam mana. So ini adalah sedikit pandangan saya untuk market cryptocurrency setakat ni lah. Mungkin akan ada update-update yang lain ataupun sharing-sharing yang lain yang saya akan kongsi. So video ni sedikit berbeza sebab saya tengok setup hari ni lain dan sebagainya. So saya just nak bagi macam sharing lah. Okay, dan insyaAllah saya akan buat balik video technical analysis dan juga video macam fundamental regarding cryptocurrency, blockchain dan juga all this latest news. Kita akan buat lagi video dengan lebih kerap untuk tahun 2022 sebab itu adalah azam saya. Azam saya adalah untuk make sure lebih konsisten dan keluarkan lebih banyak video. Sebab tahun lepas saya pun tak prepare sangat dengan YouTube punya part. Saya banyak fokus on crypto sebab ada banyak use case baru yang datang kan. So kita pun banyak belajar benda-benda tu, development lah, nak buat coin lah, nak buat NFT lah, apa semua kita banyak buat eksperimen tahun lepas. So since saya pun ada kerja lain dan sebagainya, so memang video ni agak kurang lah saya nak buat. Okay, tetapi tahun ini saya nak fokus dekat video making juga. That's why saya kalau tuan-tuan tengok video ni, setting dia lain, and juga saya ada buat few investment lah untuk content creation. Okay, so ini sedikit sharing daripada saya untuk video for this new year. Dan insyaAllah kita akan jumpa di dalam video yang akan datang. Siapa-siapa yang belum subscribe, mohon subscribe, boleh share video ni dan juga boleh komen. Dan kita akan jumpa di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.